Saya yakin dan percaya ramai antara kita yang pernah menonton filem arahan Allahyarham Tan Sri Dato' Dr. Jin Syamsuddin, iaitu filem Bukit Kepong yang mengangkat kisah pengorbanan anggota polis yang telah pun diserang hendap oleh pengganas komunis di Balai Polis Bukit Kepong sehingga mengorbankan bukan sahaja nyawa anggota polis tetapi juga nyawa para isteri, orang kampung dan juga anak kecil yang tidak bersalah. Dan hari ini 23 Februari 2023 genap 73 tahun sejak peristiwa berdarah itu berlaku dalam lipatan sejarah negara kita. Dan hari ini bersama-sama dengan saya di Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar Johor, kita akan sama-sama memperingati dan menghayati erti dan kisah pengorbanan di sebalik peristiwa 23 Februari 1950 hanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Itulah dia antara paparan yang kami akan bawakan kepada anda lintas langsung dari Muar Johor sempena memperingati ulang tahun peristiwa di Bukit Kepong, dan ini antara yang akan kami paparkan selama 1 jam berkenaan dengan pengorbanan dan juga peristiwa yang mendalam kesannya. Ya, peristiwa Bukit Kepong ni telah menjengam masuk 73 tahun yang lalu. Dan antara insiden pertempuran berdepan dengan pengganas komunis ni sebab ini antara yang menjadi sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat sebab dalam ini pembabitan masyarakat orang kampung pun ada. Jadi ini antara yang kita ingin tampilkan. Afiq akan bersama kita sampai ke penghujung siaran untuk berikan apakah itu maksudnya dan perlu kita hargai sehingga hari ini. Apa pun, Assalamualaikum semua. Anda bersama kami berdua, saya Sofia dan juga Hanif. Ya, betul. Dan kita nak berikan kepada anda lebih banyak perkongsian hari ini. Saya percaya kerana bila bercakap berkenaan dengan kemanusiaan ni kan Sofia kan, Malaysia antara negara yang paling cepat juga dalam memberikan bantuan sekiranya berlaku sebarang musibah dan juga tragedi di luar negara. Apatah lagi kalau boleh bayangkan di dalam negara kita juga kerap diuji kebelakangan ini dengan bencana alam dan sebagainya. Dan yang terbaru, masih lagi belum reda, masih lagi belum selesai kejadian ataupun peristiwa gempa bumi yang berlaku di Turki, dan ada rakyat Malaysia yang masih lagi berjuang di sana untuk membantu. Dan untuk makluman anda, gempa bumi yang pertama sekali menggegarkan seluruh dunia kita lihat pada 6 Februari lalu di mana kita melihat tim SMART kita ataupun anggota keselamatan SAR daripada Malaysia yang terus ke lokasi untuk memberikan bantuan sebaik mungkin. Dan beberapa hari yang lepas pada 20 Februari kita mendengar antara penceritaan ataupun perkabaran di mana ada gempa bumi yang kedua. Jadi kata ini antara misi yang sangat sukar, misi yang pastinya memerlukan begitu banyak pengorbanan dan bukan sahaja anggota keselamatan kita di sana, tapi kita juga ada rakan-rakan media dan juga wartawan yang juga berada di lokasi. Ini antara yang kita ingin tekankan. Erti pengorbanan itu bukan sahaja demi memang masyarakat, negara, keluarga dan juga kerjaya kita ataupun penugasan kita Dan saya rasa kita boleh terus. Betul, sebab kita nak bawa satu sudut pandang daripada pelbagai aspek. Yang pertamanya dari rakan media yang bergegas ke sana. Antara yang terawal juga tiba di bumi Turki. Kita perkenalkan rakan dari Harian Metro, wartawan, iaitu Hafizul Hilmi Muhammad Noor. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Hafizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Malaysia kita ucapkan. 7 hari difahamkan berada di sana. Ya, saya di sana pada 8 hari bulan, 8 hari bulan Februari. Saya tiba di Istanbul. Kemudian terus bergerak ke lapangan terbang Adana. Daripada Adana itu kita ke wilayah yang terkesan lah. Antaranya ialah Iskandarun, Antakya. Di kawasan ini adalah di kawasan wilayah Hatay. Dan beberapa lagi bandar lain seperti Rehali, seperti Kirihan yang juga terjejas teruk. So saya berada di sana selama 7 hari. 7 hari. Dan kita tak boleh bayangkan pembabitan awak di sana kan bukan sahaja nak berikan liputan terkini, tetapi juga saya pasti perasaan gentar, risau tu pastinya ada sebab kita faham kan pergerakan tanah, gempa bumi dan sebagainya. Jadi bagaimana awak mencari kekuatan itu dan mungkin sedikit sebanyak apa yang awak nampak di sana yang tak mungkin kita dapat nampak di sini. Mungkin boleh kongsikan daripada sudut pandang itu. Baik, okey. Sebenarnya tibanya saya di Adana tu kita memang keadaan sangat rasa macam memang mendebarkan. Sebab di lapangan terbang Adana tu sendiri kami bersama dengan beberapa pasukan penyelamat mencari dan menyelamat daripada pelbagai negara. Tiba di sana saya tengok, saya macam wah, rasa macam apa dah jadi kan. Sebab kita baru di lapangan terbang Adana, kemudian kita terus ke Bandar Iskandarun ketika itu.
apabila saya tiba di Bandar Iskandar runtuh, memang kelihatan memang kemusnahan yang sangat besar masa tu, dan dah mula rasa berdebar-debar kan. Inilah dia kan. Tapi tugas sebagai wartawan, saya perlu cepat berfikir, bertindak kan apa yang perlu saya buat. Dan langkah seterusnya saya kena tenangkan diri dulu. Saya kena tengok kawasan sekitar apa semua. Kemudian baru saya atur rancanganlah satu persatu apa yang perlu saya buat untuk menyampaikan maklumat dan saluran secara terus kepada khususnya rakyat di Malaysia lah kan. Pada masa itu saya antara yang terawal. Selain daripada ada dua lagi cuma mereka rakan bida dua lagi mereka berada di wilayah Gaziantep ketika itu. Berbeza pergerakan. Saya berada di wilayah Hatay yang juga memang sangat terkesan teruk. Cik Fizul, mungkin sebab kita bercerita mengenai pengalaman Cik Fizul yang melihat dengan sepasang mata sendiri berada di sana dan dipamerkan melalui kaca televisyen kita di sini. Antara pengalaman yang berlaku betul-betul yang dihadapi sendiri Cik Fizul berdepan dengan, saya percaya sekarang ini 40,000 lebih mayat masih lagi mengira yang terkorban pada ketika ini. Mungkin ada pengalamannya nampak depan mata, diminta tolong untuk menarik juga kabarnya pada ketika itu? Ya, ketika saya berada di Bandar Antakya ketika itu, hari ketiga saya berada di wilayah Hatay. Kami masuk daripada Bandar Iskandar Road ke Hatay, kira-kira perjalanan kira-kira 3 jam. Permukaan jalan pun tidak berapa bagus, susulan keadaan gempa, kesan gempa itu. Kemudian tiba di Bandar Antakya, memang 90% keadaan bangunan di sana memang runtuh. 90%? Hampir 90% memang keadaan sana runtuh. Tinggal jalan je kan. Orang tengok kiri kanan memang keadaan itu runtuh. Kemudian kami berhentilah. Saya bersama dengan Sukarelawan Muslim Care Malaysia. Ada 3 orang lagi. So kami berhenti di satu kawasan tu. Dan kami dibenarkan oleh pasukan agensi bencana dan keselamatan Turki untuk masuk. Jadi ketika saya mula masuk, saya memang tengok ramai banyak keluarga yang duduk di tepi bangunan runtuh itu sendiri. Menanti, mencari dan menanti. Kemudian saya cuba approach untuk satu keluarga ni, saya cuba tanya dia kan, you tunggu apa sebenarnya? Awak tunggu apa? Dia kata dia tunggu satu-satunya anak dia yang ada kat situ. I wait for my only son. Dia kata. Yang berada di sebalik runtuhan. Berada di balik runtuhan. Kemudian saya tanya dia, awak duduk di tingkat berapa? Dia kata dia duduk di tingkat bawah. Dia minta saya tolong carikan. Masa tu saya dah memang meruntun lah. Saya dah meruntun jiwa. Lepas saya bercakap dengan dia tu, lagi ramai lagi orang datang kepada saya untuk tak tolong. Kerana mereka menjangkakan mungkin ini bantuan yang tiba yang awak bawakan juga kan? Ya, betul. Kemudian saya juga ke kawasan runtuhan kan. Saya masuk juga ke kawasan runtuhan dan melihat ahli keluarga serta kerja-kerja penyelamat dijalankan ketika itu kan. Cuma kami tidak dibenarkan berada lama lah sebab kami tidak mempunyai peralatan yang cukup lengkap untuk berada di sana dan untuk sebagai langkah-langkah keselamatan kan. Cik Fizul, bila kita bercakap tentang menjalankan tugas ni kan, bagaimanapun kita cuba untuk letakkan fokus kita untuk menyampaikan penugasannya. Tetapi bila berdepan dengan situasi ini, ialah kita terus ke arah humanity kita, ingin membantu. Dan pada ketika itu dibandingkan dengan segala misi sebelum ini, segala tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam misi-misi sebelum ini di negara lain dan sebagainya, apakah yang menjadi yang paling sukar ketika keberadaan awak di Turki pada ketika itu? Cabaran. Betul. Adakah berhubung dengan rakyat di sana ataupun bagaimana? Ada beberapa cabaran yang sepanjang 7 hari saya berada di sana. Pertama sekali adalah faktor komunikasi saya di sana. Itu dari segi bahasa, cakapan. Tak ramai yang boleh berbahasa Inggeris. Di sana kalau di selatan Turki ini ada juga yang menggunakan bahasa Arab. Sebab mereka ada
daripada Syria dan menetap di selatan Turki dan yang kedua adalah of course mereka menggunakan bahasa Turki. Jadi itu antara satu cabaran, dan cabaran lain adalah perbezaan masa selama 5 jam untuk kita mengejar untuk mengantar bahan ni sebagai wartawan kan. Kita harus sana cepat 5 jam atau lambat 5 jam? Sana lewat ke belakang 5 jam. Maksudnya kalau di sini dah bekerja, kami masih lagi tidur di sana. Jadi bila kami baru bangun, sini dah petang. Jadi dia agak kita agak tergesa-gesa, dan itu perlu ada satu perancangan yang betul sebab bila di kawasan bencana ini keadaan tidak menentu. Keadaan tidak menentu termasuklah dari segi pengangkutan kita sendiri. Kadang-kadang hari ini kita merancang untuk ke sini, tapi kena berubah secara tiba-tiba, secara mengejut. Dan itulah perancangan yang amat penting dari segi bahan-bahan untuk kita salurkan di Malaysia ini kan. Sebab tugasan awak bukan hanya untuk memberikan bantuan semata-mata, tapi untuk melaporkan juga di beberapa portal-portal yang berbeza juga di sini. Kerana itu tanggungjawabnya mewakili kita. Cabaran cuaca di sana difahamkan juga ada cabar? Saya di sana sehingga negatif 7 darjah Celsius di Hatay, di wilayah Hatay, termasuk di Bandar Iskenderun dan Bandar Atakia. Memang keadaan sangat sejuk kan. Jadi kalau kita nak keluar untuk menaik satu bahan tu pun dah rasa macam kan beku jugalah kat tangan. Kita rakyat Malaysia kita tak biasa, kurang biasa dengan cuaca yang sejuk. Paling sejuk pun kita berada di Cameron Highland kan. Tapi bila di sana ia satu cabaran. Jadi terpaksa kita jadikan itu kebiasaan. Apa pun kita kena laksanakan tugas kita. Kita kena lengkapkan dan hantar maklumat-maklumat dan informasi itu terus kepada rakyat Malaysia. Mental dan fizikal Tadi Cik Fizul ada sebutkan tentang menghantar bahan-bahan di sini. Saya fikirkan tentang ialah kita melaporkan secara tulus itu, tapi juga ada image visual yang kita kena juga menjaga sensitiviti. Difahamkan memang ada beg mayat, visual kanak-kanak, keluarga dan sebagainya. Jadi bagaimana pada ketika itu Cik Hafizul memastikan bahawa laporan itu tulus, tapi pada masa yang sama menjaga sensitiviti ketika masa tempoh yang sangat tegang seperti itu, Cik Hafizul? Itu juga antara satu cabaran. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda itu kan bila kita berada di suatu kawasan bencana kan. Saya pernah ada satu kejadian ketika di Bandar Kirihan ketika itu. Saya bersama jurugambar Izzuddin Saad. Ketika itu kami sedang menaiki kereta dan daripada dalam kenderaan tu kami cuba mengambil visual kan. Cuma kami tidak peka dengan keadaan sekitar bahawasanya visual yang kami ambil itu adalah mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi ketika itu ada pihak berkuasa mereka mengejar kereta yang kami naik berada dalam tu dia ketuk tingkap, kemudian dia beritahulah, dia kata ini adalah mayat, ini you tak boleh ambil gambar ni. Dia kata kalau you nak ambil, you ambil kawasan keadaan sekitar dan bukan adalah mayat. Jadi kami terus delete lah visual itu kan, bagi menghormati. Kita juga faham sebenarnya kan soal sensitiviti dan kita juga nak menjaga emosi. Entah lagi sebagai seorang wartawan, cara untuk kita menemu bual pun berbeza ketika di kawasan bencana itu sendiri. Memang sangat sukar kan, macam mana untuk kita bertanya mereka kan keadaan apa yang menimpa kan. Jadi perlu bagi saya kena ada satu approach yang berbeza lah bila di kawasan bencana ini kan. Mereka ditimpa musibah, kita pula sibuk untuk bertanya apa yang terjadi kan. Itu lagi seluruh dunia menantikan laporannya. Cik Hafizul mungkin pergi atas nama sebagai seorang wartawan, tetapi at the end of the day pasti misi kemanusiaan ini satu jasa yang sangat besar, terutamanya kepada rakyat Malaysia dalam mendapatkan segala informasi ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya percaya ini antara deretan pengalaman yang dihimpun pada ketika ini sebagai seorang wartawan. Terima kasih banyak. Itu dia Encik Hafizul Hilmi Muhammad Noor, wartawan Harian Metro, berkongsi dari satu sudut pandang berkenaan dengan erti pengorbanan. Kerana selepas ini Sofia, kita nak bawakan lebih banyak sudut pandang erti pengorbanan daripada pelbagai pihak yang terlibat juga. Betul, bagi mereka yang ke sana, orang kata pasukan
Smart. Bagaimana pasangan mereka sendiri menerima dan menguatkan diri mereka untuk memastikan sokongan keluarga itu perlu dan ada apabila mereka di lokasi untuk menyampaikan penugasan. Kita akan bincangkan segalanya hanya di Malaysia hari ini. Pada tanggal 6 Februari lalu, dunia digemparkan dengan gempa bumi kuat berukuran 7.8 skala Richter yang telah menjejaskan lebih 13 juta penduduk dan mengorbankan hampir 50,000 nyawa di selatan Turki dan barat laut Syria. Hampir seramai 20,000 anggota pasukan mencari dan menyelamat SAR tempatan dan antarabangsa terlibat dalam misi SAR di kawasan bencana. Atas dasar keprihatinan yang tinggi, Malaysia turut menyertai misi SAR sekaligus menjadi pasukan operasi pertama dari negara ASEAN yang tiba di negara itu. Dalam misi tersebut, negara telah menghantar 142 anggota penyelamat dan 2 ekor anjing pengesan K9. Pasukan diketuai Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang turut disertai Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMAT, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Mereka ini antara yang terawal tiba di tapak bencana di Gaziantep pada 7 Februari lalu. Sepanjang misi tersebut, antara kejayaan besar pasukan Malaysia adalah penemuan 5 mangsa yang terselamat walaupun selepas lebih 129 jam atau 5 hari kejadian gempa bumi berlaku. Sehingga hari ini, misi mencari dan menyelamat SAR di 2 buah negara ini masih diteruskan. Di sebalik perjuangan anggota pasukan misi SAR ini, ada insan lain yang turut berkorban kasih dan sayang serta menanti kepulangan mereka. Tanpa sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga, pasti mereka tidak dapat berkhidmat untuk mengharumkan nama negara. Itulah dia. Kita melihat sekuat mana orang kata seorang anggota keselamatan itu menjalankan misi mereka. Pastinya mereka juga memerlukan sokongan daripada yang terdekat. Dan hari ini kita mempertengahkan bagaimana sebagai ahli keluarga, pasangan, mereka juga memainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan bahawa mereka ni secara mentalnya bersedia untuk membawa diri mereka di tempat yang tidak dikenali untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain. Betul. Kalau awak tanya saya takkan bersedialah. Dan saya mungkin antara yang tidak akan merelakan untuk pemergian pasangan saya. Kerana kita tahu dia bukan... Jujurnya, Pak. Betul. Kalau tanya saya. Dan sebab itulah mereka ni golongan yang terpilih kan untuk menyantuni misi-misi sebegini. Sebab tu kita bawakan di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di hujung sana adalah Puan Tevani Supiah, isteri kepada Kapten Rageswaran Maniam daripada Pertahanan Awam ataupun PASPA. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Ataupun cikgu lah ya, kedua-duanya ini. Dan juga di sebelah kiri saya adalah Puan Zalina Ibrahim, isteri kepada Juliana Elias Azlan Musa dari Pegawai Bomba Malaysia juga. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dan kita perkenalkan di talian. Dan juga di talian kita ada Puan Masturah Mahazir, isteri kepada Lieutenant Muhammad Rizwan bin Abdul Ghani dari Pertahanan Awam. Assalamualaikum, Puan Masturah. Ya, waalaikumsalam. Ya, boleh dengar ya suara kami. Terima kasih meluangkan masa. Kita akan berbincang sedikit sebanyaklah antara apa yang kita ni tidak tahu menjadi pasangan kepada mereka yang berjuang di lokasi dan sebagainya. Mungkin kita mulakan dulu dengan Puan Zalina. Puan Zalina, apabila yang baru-baru inilah mission SAR ini mencari menyelamat di Turki ini mungkin bukan satu perkara yang baru bagi Puan kerana selama ini memang Puan dah biasa melihat suaminya keluar negara untuk membantu dalam misi-misi bantuan. Kali ini apakah yang berbeza? Kali ni maksudnya dia pergi kat luar daripada Malaysia kan. First time dia call kat sekolah, dia cakap, Mama, nama kena pergi kat Turki. Masa tu masa berdebar-debar lah sebabnya keadaan di sana kita tak tahu macam mana. Lepas tu keadaan sana pun masih dalam gegaran lagi kan. Betul. Tapi dia kata nak kena kemas-kemas dah, nak pergi malam ni terus pergi. Maksudnya bangga tu bangga sebab dia jiwa penyelamat dah ada dalam diri dah sebati sebab dia dalam bahagian operasi Selangor kan. Lepas tu dia kata tak apa, pergi je lah.
kita doakan pergi selamat, pulang selamat. Tapi first day kat sana dia susah jugalah nak contact kan, sebab dia pergi sana terus pergi operasi terus. Pergi transit, pergi sampai-sampai terus ke operasi. Dia kata dalam sehari dua tu memang takut nak call ke apa-apa, susahlah dia kata, sebab kat sana takut nak dapatkan data ke semua susah dia kata. Jadi sana pergi tu dulu, pergi buat kerja dulu dia kata. Lepas tu dah dalam hari second day tu baru dapat video call lah. Dia kata keadaan sana memang masih gegaran lah, tapi dia orang bukan dalam bangunan, dia orang ditempatkan dalam kemah. Untuk penempatan. Untuk penempatan. Okey, jadi dah ambil sedia maklum semua butiran duduk di mana, kat mana masa tu tak dapat apa-apa. Tak tahu lagi. Okey. Dah dapat call daripada dia tu baru dia tahu cakap keadaan di sana macam mana. Okey, baik. Puan Tivani, kalau kita nak kongsikan, kalau ini cerita daripada Puan Zalina, apabila tahu sahaja, sebab ini bukan kali pertama Kapten pergi untuk misi sebegini. Tahu tu memang dah redha untuk membenarkan ataupun masih ada lagi perbincangan? Tak boleh ke pergi kalau tak pergi kali ini ke macam mana? Tidak. Masa saya terima panggilan tu, saya tidak dapat jawab panggilan daripada suami saya sebab saya sibuk di sekolah. Selepas tu saya terima 2 pesanan daripada suami saya bahawa beliau nak ke Turki. Lepas tu saya dah rasa gelisah, dah risau dah. Alamak, tak dapat bersemuka pada suami sebab sebelum hari kedua hari sebelum tu beliau berada di JB. Okey. Untuk operasi banjir. Operasi banjir di sana, ya betul. Kami tidak dapat bersemuka dengan suami. Tak berjumpa langsung? Tak berjumpa langsung. Sampailah ke momen berangkat? Ya. Wow. Okey. Masa saya pulang dari sekolah, beliau sudah pun berangkat ke KLIA. Kuat. Memang rasa gelisah. Memang tiada masa untuk menyiapkan minda kita sendiri kan bila nak keluar untuk mission sebegini. Baik, Puan Mastura yang berada di talian. Ialah melihat situasi di Turki dan sebagainya, gempa bumi, kita memang takut ada gempa bumi susulan dan sebagainya. Dan bila dapat berita yang Lieutenant Muhammad Rizwani akan ke sana, bagaimana perasaan Puan? Saya dapat tahu pun last minute lah. Pagi saya dapat tahu daripada suami dan malam dia dah akan bergerak ke sana. Memang perasaan tu macam-macam lah, bercampur macam-macam lah. Berat hati juga, sedih tu tetaplah sedih sebab kita tahu keadaan bencana kat sana macam mana kan. Lepas tu risau, tapi dalam masa yang sama saya tetap bagi semangat dekat dia, tetap happy. Adalah juga happy jugalah untuk dia kan, sebab dia antara yang terpilih lah. Antara yang terpilih, tetapi bagi kali ini juga sangat kata besar ataupun berbeza bagi Puan, kerana kita fahamkan Puan juga berbadan 2 ya sekarang. Ya, betul. Saya sedang pregnant lah sekarang 5 bulan. Jadi 5 bulan. Jadi orang kata apa, dia punya berdebar emosi kan? Emosi kadang tak berapa nak stabil lah. Jadi terpaksa berlapang dada. Rela ke sana kan. Tapi itulah saya nak berikan penghargaan kepada kaum isteri ni, golongan ibu ataupun mereka yang menjadi tulang belakang di sebalik hero-hero kita yang dipilih untuk pergi ke sana, kerana ketiga-tiganya melampirkan senyuman ketika ditemu bual, ditanyakan pengalaman ini, walaupun kita tahu dalam hati ni lain perasaannya kan. Hanya kalian je yang tahu. Tak pernah ada terlintas untuk rasa macam tukar dengan orang lain tak boleh ke kalau misi kali ni, Puan? Tapi tu macam saya cakap tadi lah, jiwa penyelamat tu dah sebati dengan dia. Macam yang terbaru-baru ni kan Batang Kali. Dia pun pergi. Masa tu lagi lah. Dah pergi-pergi tu 4 hari tak balik. Kita ni macam mana papa kat sana? Macam mana papa kat sana? Tapi merelakan lah sebab dah tu tugas dia. Kita menerima tanggungjawab pasangan kita. Baik Puan, bila kita menyentuh tentang kita nak memahami suami kita ni, memang kita faham. Kita berkahwin dengan dia, kita tahu apakah what's at stake, apa yang bakal kita tepuhi. Tapi untuk memastikan anak-anak kita ni faham, itu adalah satu dimensi yang berbeza. Tak semestinya dia faham mana papa pergi, kenapa dia hilang berhari-hari. Jadi bagaimana untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak ini, penugasan bapanya yang mungkin sangat mencabar, ada risiko. Macam mana bagi anak tu faham? Bagi saya lah, untuk sebabnya anak yang daripada anak sulung lagi, yang saya first kahwin, mengandung anak 7 bulan, dia dah kena pergi ke Indonesia. Allah.
Masa tu baru Serius 7 bulan. Masa cakap, ya Allah, kena tinggal ke macam ni. Sebab kita baru kahwin. Macam tak tahu lagi keadaan dia macam mana. Jadi masanya anak tu dah terbiasa. Anak dah biasa. Anak dalam perut tu dah kena tinggal gini-gini. Macamnya kita dah maksudnya dah tering. Papa bahagian operasi. Masanya kadang tak tentu. Dia balik, anak-anak tengok, papa ada. Lepas tu tengok pagi, papa pergi mana? Cakap, papa dah tak ada, dah 3 pagi tadi dah keluar. Dah ada anak runtuh gini-gini. Anak macam, papa pergi operasi. Lepas tu yang kecil pula, kalau nak pergi kursus pun kadang-kadang dia tak tahu pun, papa tak bagi tahu pun dia bahawa dia nak pergi kursus ke, nak pergi attend mana-mana kan. Demam. Tapi sekarang sebab dah terbiasa, jadi dia, okey, papa saya ni operasi, dia orang pun redha. Papa tak ada ni, papa pergi operasi. Macam itu. Anaknya berapa orang? 4. 4 orang. Puan Tiffany? Saya seorang je. Sebab yang seorang ni pasti yang manja kan? Ya, betul. Macam Dia mana fahamkan? anak bapa. Anak kesayangan bapanya. Sentiasa saya tabahkan dia. Saya mula menunjukkan gambar-gambar apabila beliau menghadiri operasi. Dan dia juga rasa bangga. Bapa keluar dalam televisyen. Hero. Ada kalanya dia sediakan surat. Jadi kalau surat tu apa yang dia tulis untuk hero, papanya? bapa saya seorang hero. Dia sering kala menulis mesej-mesej ringkas untuk bapa. Sebagai seorang ayah ni mesti perasaan tu macam. Mestilah. Kita buat something untuk anak-anak juga kan, bukannya untuk negara kan. Puan Mastura ni anak kelahiran yang keempat insya-Allah nanti ni. Komunikasi di antara puan bersama dengan suami pada ketika ini nak tunjukkan dengan anak-anak tu macam mana? Komunikasi. Kalau dalam masa operasi ni memang jaranglah berkomunikasi dengan dia. Sebab sana pun line tak berapa ada kan. Kadang-kadang dapat tu berebutlah anak-anak semua nak cakap dengan abah mereka kan. Tapi sepanjang 2 minggu ni boleh kira lah berapa kali saja yang boleh cakap dengan dia. Tak orang kata apa, tak dapatlah update yang terkini tu kurang lah. Itulah kehidupan yang seorang pasangan kepada seorang anggota keselamatan di luar sana perlu ialah biasakan diri. Dan akhir sekali mungkin kita terus nak mengetahui lah, saya sebagai seorang wanita, saya tak boleh nak bayangkan kehidupan ataupun mindset puan-puan sekalian, kerana kita difahamkan bila apabila pasangan itu bekerja dalam satu penugasan yang serius, yang besar tanggungjawabnya, yang ada risikonya. Kita dalam hati pun kena bersedia, ready for anything. Jadi bagaimana puan menguatkan minda, menguatkan anak-anak supaya faham penugasan, beri sokongan pada masa yang sama, reda dengan apa yang terjadi pada ketika itu. Dalam apa jua sekalipun keadaan. Macam mana merelakan diri ni pun? Pada saya lah, sebab kita dah tahu skop tugas dia. Dia pergi pun atas urusan kerja dan itu kerja dia dan tugas dan tanggungjawab dia. Kita sebagai isteri dan anak-anak ni mendoakan keselamatan dia. Dalam satu situasi juga kita akan merelakan. Sebabnya kadang-kadang dia operasi banjir, tanah runtuh, pergi penyelamatan mati lemas, semua. Maksudnya risiko-risiko yang dia pergi tu memang setiap langkah dia keluar daripada rumah tu, kalau dia cakap pergi operasi, memang ada risiko yang akan dia orang tanggung. Kita macam dah set kat minda, ya Allah selamatkanlah dia, pergi balik selamat. Tapi dalam satu waktu yang sama kita kena hadapi benda tu, kita kemungkinan benda-benda yang sebaliknya berlaku tu kita lillahi ta'ala kena reda. Tempat-tempat lokasi orang lari, mereka lah yang barisan hadapan yang berada di sana. Puan Tiffany bagaimana menguatkan diri dan juga sama anak? Juga Puan, seperti mana Puan kongsikan tadi, saya sentiasa tabahkan hati, sentiasa berdoa atas keselamatan suami saya sentiasa dijaga. Rasa bangga apabila... Ya, memang betul. Rasa bangga, pada masa yang sama rasa gemetar dan risau juga Puan, akan keselamatannya. Petang ni kabarnya akan pulang sekejap saja lagi. Dalam 2 jam. Betul. Kalau diberi kesempatan nak bercakap sesuatu kepada suami dengan misi kali ini, Puan Tiffany, apa yang Puan nak sampaikan? Misi selepas selesai pulang nanti ni, apa yang Puan akan... Kami nak raikan bersama sebab baru habis sambutan hari kelahiran saya. Saya tidak dapat bersama dengan suami saya. So selepas beliau balik, saya akan sambut bersama. Puan Mastura, kalau berada di talian bersama kita mungkin mendengarkan juga, saya percaya ini antara luahan-luahannya juga. Kekuatan ini sebenarnya kalau nak dikongsikan kepada keluarga, kepada anak-anak,
yang biasanya kalau nak disampaikan kepada suami apabila kali pertama bertemu tu, apa yang akan disampaikan Puan? Macam saya dah 13 tahun berkahwin. Start dari kahwin pun memang dah tahu skop tugas dia, dah terbiasa ditinggalkan. Sebenarnya saya dengan suami PJJ. Dia di Penang, saya di Perlis. Jadi dah biasa sebenarnya, dah tak berjumpa kan. Dalam masa yang lama tu dah biasa. Tapi untuk misi kali ni memang agak sedih, risau. Memang risau lah sebab kita tahu bencana macam mana kat sana, keadaan bencana kat sana. Tambah bila tengok dalam social media, banyak yang perkongsian sebenarnya yang nampak macam sangat-sangat teruk. Jadi kita dekat sini memang cuma mampu berdoa lah kan. Lepas tu untuk suami, selamat pulang lah ke tanah air. Semoga sihat selalu. Dah tahu jantina dah beritahu suami tu belum tu jantinanya? Belum. Belum lagi surprise lah nanti ya. 5 bulan dah tahu dah kan. Apa pun kita memang rasa betul-betul terinspirasi lah kekuatan yang ditampilkan, ditunjukkan oleh puan-puan sekalian. Saya rasa saya sebagai seorang isteri tak boleh kuat macam ni, tak boleh. Saya tak terima. Betul. Jadi sama lah macam saya tadi kan. Sama lah. Dah dengar macam seram. Cikgu-cikgu terima kasih banyak. Puan Mastura terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Selamat menyambut kepulangan yang dinantikan ini. Sekejap saja lagi 2 jam ya. Kita sama-sama lah. Untuk pulang selepas 2 minggu. Melindungi dengan misi, kerana percayalah ini misi yang paling mulia dalam membantu bukan sahaja kita tapi saudara-saudara kita yang berada di luar negara. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak memperingati tragedi ataupun peristiwa di Bukit Kepong. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Peristiwa Bukit Kepong adalah pertempuran berdarah antara anggota polis dan Parti Komunis Malaya yang berlaku 73 tahun dahulu. Kejadian pertumpahan darah itu berlaku sebelum subuh 23 Februari 1950 di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong, Muar Johor. Komunis menjangka dapat menawan balai ini dengan mudah kerana mempunyai jumlah kekuatan melebihi 180 anggota berbanding keanggotaan balai hanya seramai 23 orang anggota sahaja. Bak kata pepatah, berpantang maut sebelum ajal, biar putih tulang, jangan putih mata. Sarjan Jamil, ketua balai ketika itu, nekat bersama anggotanya mempertahankan serangan sengit komunis selama hampir 5 jam. Dengan sifat keberanian dan perpaduan yang mendalam, ahli keluarga anggota polis dan penduduk kampung turut membantu melawan serangan tanpa mengambil kira nyawa mereka terancam. Dalam serangan itu, seramai 19 anggota gugur sementara yang lain cedera parah. 2 orang isteri anggota polis beserta 2 kanak-kanak dan 2 orang kampung turut terkorban dalam serangan kejam tersebut. Ada di antara mereka yang telah dibakar hidup-hidup. Dari peristiwa Bukit Kepong ini, tergambar semangat juang yang kental, kecekapan dan kesungguhan anggota polis memerangi musuh yang dirakam indah dalam lipatan sejarah negara. Baik, saya kini berada di Galeri Darurat. Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar Johor dalam majlis memperingati peristiwa Bukit Kepong sempena peringatan Hari Polis ke-216. Dan majlis ini telah pun disempurnakan oleh DCP M. Kumar, anak lelaki S. Mutuvelu, iaitu Timbalan Ketua Polis Johor selaku Wakil Rasmi Ketua Polis Johor. Pelbagai acara telah pun dijalankan. Tadi telah berlangsungnya deklamasi sajak bertajuk Bukit Kepong dan sekarang ini sedang berlangsung penyampaian cenderahati kepada waris pejuang Bukit Kepong. Kemudian sebentar lagi mereka akan bergerak ke
galeri untuk lawatan sebelum ke Masjid Jami' Bukit Kepong untuk majlis tahlil dan seterusnya ke pusara para pejuang di seberang sana untuk meneruskan majlis lah. Dan istimewa bersama dengan saya hari ini, saya berkesempatan untuk menemu bual cucunda kepada salah seorang pegawai polis yang tercedera ketika peristiwa berdarah Bukit Kepong itu, iaitu Konstebel Abu Bakar bin Daud. Bersama dengan saya Puan Raja Anita Raja Buntad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, kalau boleh Puan ceritakan bagaimana perasaannya hari ini walaupun telah berlangsung, walaupun kejadian itu telah berlaku 73 tahun lalu, tetapi masih lagi diingati sehingga ke hari ini. Macam mana Puan? Okey, dalam perasaan saya pada hari ini, saya memang rasa terharulah apa yang terjadi pada atuk saya. Jadi benda ni saya buat untuk mengajak anak-anak dan cucu-cucu pada hari ini untuk mengingati peristiwa yang berlaku di Bukit Kepong ni tidak akan lupa daripada generasi ke generasi yang akan datang lah. Jadi benda ni kita akan untuk cucu-cucu mak saya ni ingat apa yang terjadi, yang berlaku, yang pernah diceritakan pada kita orang, macam mana benda ni berlaku, masa umur dia berapa, kejadian tembak-menembak, dekat tangan dia luka. Jadi benda ni kalau cucu datang ke apa, anak datang, jadi tahu apa yang pernah berlaku kejadian di Bukit Kepong ni lah. Dan untuk pengetahuan semua juga, ibu kepada Puan Raja, Puan Jamilah merupakan antara individu yang merasai sendiri pengalaman ketika kejadian itu berlaku dan masih lagi, orang kata masih lagi adalah sehingga ke hari ini kan Puan. Jadi mungkin Puan telah pun dihidangkan dengan cerita-cerita ketika kejadian itu berlaku. Mungkin Puan boleh kongsikan apa yang dialami oleh bonda Puan Raja. Okey, satu daripada kejadian tu tanda daripada dia kena tembak dekat tangan kanan dia. Yang lagi satu, pada masa dia cakap kejadian tu macam mana susah payahnya dia nak mencari makan. Jadi kata dia benda tu, jadi ada poli-poli yang membantu orang kampung, ada yang mencarikan susu-susu di kedai-kedai yang terbakar. Jadi diorang tebuk saja susu tu minum untuk, kata dia, menahan kelaparan yang ada. Apa makanan yang dapat, diorang makan saja. Itu yang jadi pada kita ni sebagai anak dan cucu teringat apa kesusahan yang diorang alami pada kejadian itu. Mungkin Puan Jamilah sendiri pernah menceritakan kepada Puan Raja, adakah dia mengalami rasa trauma, tak boleh tidur, ataupun mungkin ada rasa takut bila ada dengar bunyi-bunyi tertentu dan sebagainya? Okey, kalau macam bunyi-bunyi misalnya berlakunya hari raya, macam kita bunyi bunga api, dia macam teriang-riang di telinga ni, akan ingat benda tu macam kejadian yang berlaku di Bukit Kepong. Jadi macam itu kita sebagai anak dengar sedih sangat. Jadi macam dia kalau tengok benda misalnya berlakunya majlis macam ini, dia akan mengingat apa yang dia mengalami pada masa kejadian peristiwa Bukit Kepong. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin Puan Raja sampaikan dah kepada masyarakat di luar sana, terutamanya generasi muda yang mungkin tidak merasai perkara-perkara seperti itu kan, tetapi Puan sendiri dah dihidangkan dengan cerita-cerita sebegitu dari kecil. Jadi mungkin ada pengajaran yang ingin Puan sampaikan kepada orang di luar sana. Okey, saya sebagai anak dia, apa yang dia ceritakan kejadian di Bukit Kepong ni, kita sebagai generasi yang akan datang, kalau boleh kita janganlah kata orang perkauman kita berbuat perlagahan. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai cucu yang akan datang jadi rakan baru, kita nak ke negara kita ni aman dan damai, tidak ada perkauman bangsa. Itu saya sebagai anak dia lah. Kalau boleh kita tak nak ada perbelahan di mana-mana agama ataupun kata orang perkauman. Itu sajalah. Okay, jadi hari ini saya difahamkan juga, selain daripada Puan selaku cucu kepada Konstebel maksudnya Puan adalah cucu kepada Konstebel Abu Bakar bin Daud, ada juga bawa cicit-cicitnya, maksudnya anak Puan. Jadi mungkin ada sesuatu juga yang ingin disampaikan kepada generasi-generasi yang kemudian ni, mengapa Puan bawa dia orang sendiri untuk menghadiri majlis seperti ini? Okey, saya bawa untuk anak saya ni kepada cicit Puan Jamilah. Jadi kata orang benda ni berlaku tidak akan dilupakan kepada generasi akan datang lah. Pasal apa? Benda peristiwa ni kita tak akan dilupakan. Apa yang pernah berlaku daripada nenek moyang dorang. Jadi benda ni tak akan dilupakan sehingga akhir hayat pada keluarga saya lah. Baik, itu saja. Sekian saja daripada saya. Saya rasa itulah antara laporan yang boleh saya sampaikan tentang majlis yang berlaku hari ini, dan diharapkan sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Raja tadi dapat memberi kita menghayati dan juga memahami erti sebuah pengorbanan. Dan sekian saja dari saya, Afiq. Kembali kepada Hanif dan juga Sofia di Seri Pentas.
Sambutan Mardi Gras di New Orleans telah menarik lebih 1 juta orang penduduk untuk meraihkan festival kali ini. Sambutan yang merupakan perarakan tradisi kereta berhias ini diadakan setiap tahun. Lebih 70 penyataan perbarisan telah mengambil bahagian. Mardi Gras yang diraikan sejak tahun 1857 ini kekal menjadi antara sambutan yang paling penting di New Orleans. Kesatuan Rehabilitasi Dugong (MRP) telah berjaya melepaskan 12 ekor dugong ke habitat semula jadi setelah beberapa tahun memeliharanya di pusat pelindungan. Kesemua haiwan itu dipasangkan alat pengesan GPS bagi membolehkan penyelidik memantau pergerakan mereka dan memastikan penyesuaian di habitat semula jadi terjamin. Selain itu, pakar juga mengumpul data yang diperoleh bagi memahami bagaimana haiwan ini menyesuaikan diri dengan habitat baharu mereka. Lebih 2,000 peserta lengkap dengan penyodok serta gergaji menyertai pertandingan membina iglu edisi ke-13 yang diadakan di Novosibirsk, Rusia. Cuaca di bawah paras beku telah memeriahkan lagi suasana pertandingan. Pada mulanya, festival ini disertai seramai 40 orang peserta, namun jumlah ini meningkat kepada 2,500 orang penyertaan. Pertandingan ini memecah rekod di mana 198 buah iglu telah dibina oleh 327 pasukan. 12 kategori telah dipertandingkan, termasuk kategori iglu tercantik. Baik, kembali bersama saya di Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar Johor untuk secara langsung memaklum kepada anda sekarang ini sedang berlangsungnya sesi bergambar antara waris-waris Pejuang Bukit Kepong bersama dengan DCP M. Kumar, anak lelaki S. Mutuvelu, iaitu Timbalan Ketua Polis Johor. Dan sebentar saja lagi selepas selesainya sesi bergambar ini, mereka akan melakukan lawatan ke Galeri Darurat Bukit Kepong di seberang sana, iaitu tapak lama Balai Polis Bukit Kepong. Dahulunya merupakan Balai Polis Bukit Kepong. Kemudian pada tahun 2013 mereka telah pun menambah baik galeri ini untuk menjadi sebagai satu tempat yang bakal menjadi rujukan terhadap peristiwa berdarah yang berlaku di kawasan ini. Dan di dalam ini bukan sahaja terdapat artifak-artifak lama, tetapi juga gambar-gambar ataupun laporan-laporan sejarah tentang peristiwa yang berlaku di Balai Polis Bukit Kepong. Dan selepas lawatan ke galeri itu, mereka akan ke Masjid Jamik Bukit Kepong untuk melakukan majlis tahlil dan juga bacaan Yasin sebelum bergerak ke Pusara Pejuang. Jadi diharapkan usaha seperti ini wajar diteruskan dari tahun ke tahun supaya erti pengorbanan itu dapat disematkan ke dalam jiwa setiap masyarakat Malaysia, terutamanya kepada generasi muda. Sekian saja dari saya, kembali ke Seri Pentas. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Afiq memberikan kita gambaran penuh ya bagi anda semua yang ingin mengenali sejarah peristiwa Bukit Kepong ni. Anda boleh terus berada di Galeri Darurat Bukit Kepong di mana saya percaya dan saya rasa maksudnya percuma. Betul, ini antara memorinya yang berlaku pada hari ini 73 tahun yang lalu. Dan hari ini juga, pagi ini, kita nak kongsikan sesuatu, ini trio lah. Kabarnya mereka ini kerap bergaduh-gaduh jugalah. Siapa yang paling cantik, siapa yang paling semua cantik perform kan. Itu secara istilahnya saja. Kita nak perkenalkan trio host Hello Doktor. Selamat pagi. Di sini adalah Adnan Adnan. Saya skip yang tengah tu. Saya pergi terus ke ujung. Nadia Azmi. Hello. Ini dia kata hari ini kenalkan diri kat sini. Kat tengah saya tak kenal. Kali ini kapasiti lain pula. Hello Doktor. Mungkin Nim kalau nak mulakan dengan musim terbaru Hello Doktor ini. Okey, hai semua, Assalamualaikum. Saya Anim, Nadia dan juga Adriana bersama-sama untuk sekali lagi berceritalah dengan kalian semua yang mungkin dah ikut kami. Kali ini dah musim ke-6 sebenarnya. Cuma pembaharuan demi penambahbaikan yang kita lakukan dalam setiap episod pastinya. Program kesihatan keluarga yang kita sentiasa menayangkan isu-isu terkini dan mengambil juga inisiatif daripada komen-komen maupun segala isu yang ingin dibangkitkan dalam kalangan penonton. Sebenarnya isu-isu ataupun
topik kita bawakan ni semuanya adalah respon daripada penonton. Jadi kadang-kadang tu bila kita setiap kali siaran diadakan, memang bukan sahaja idea daripada kami, soalan daripada kami, tapi sebenarnya penonton pun sangat-sangat memberi. That's the unique thing lah. Untuk season baru ni kita ada banyak topik baru seperti menopause. Saya baru buat minggu yang sebelum ini, memang mendapat perhatian ramai orang, topik-topik yang relevan untuk orang, tak kira kaum wanita ataupun kaum lelaki. Kita ambil kupas isu-isu yang memang orang nak tahu, lebih tahu. Lagi-lagi lepas COVID, pandemik COVID-19, ramai lagi aware, lagi health conscious, nak tahu tentang kesihatan diri mereka. Betul. Jona, bagaimana persiapannya? Sebab yang kita fahamkan mengendali Hello Doktor ni perlu juga tahu selok-beloknya, ada technical term, medical term yang perlu kita caknakan. Jadi bagaimana persiapan untuk memastikan bahawa penyampaian tu memang kena dengan jiwa dan pemahaman masyarakat? Okey, macam Adrana, memang sebelum ni kebanyakannya memang banyak hosting entertainment, jarang dengan factual program seperti ini. Jadi persiapan yang Adrana lakukan, of course, banyak membaca, buat kajian sendiri dan juga dibantu oleh tim produksi juga banyak bagi input kepada Adrana dan juga tengok juga dekat social media apa antara isu-isu yang mungkin ada orang concern tentang masalah kesihatan juga. Itulah. Jadi kalian juga adalah antara yang membawakan idea-idea ni kan? Betul. Ini bukan sebenarnya segmen terbaru kami. Doktor Mala. Bersama dengan doktor-doktor in the house lah. Doktor yang kita pamerkan dalam setiap segmen tu merupakan Doktor Mala. Dia juga doktor-doktor yang mungkin mendapat perhatian yang tinggi di social media. Ataupun siapa saja yang mungkin sesuai untuk kita featurekan ke dalam segmen ini. Ada very short one, sama ada fakta ataupun mitos. Lepas tu kadang-kadang kan, kita bila bermain dengan sudut kesihatan ni, kita rasa macam ada je petua-petua orang tua tu. Kan? Yang dulu rasanya macam betul ke? Boleh baikkan batuk, minum sekian-sekian. Boleh baikkan demam, minum sekian-sekian. Jadi kita akan huraikan dari sudut saintifiknya bersama dengan doktor secara santai. Itu yang best. Jadi masalahnya ramai orang nak consult doktor Google. Tapi yang bagusnya show kita bawa pakar doktor ke dalam studio dan audience boleh engage secara terus dengan doktor. Boleh tanya soalan sama ada melalui Facebook Hello Doktor, ataupun boleh call terus pun ada. Boleh bercakap terus dengan doktor. Nadia, kita tahu sebelum ni backgroundnya sebagai pembaca berita juga di sini. Cabaran awak untuk mengendalikan season ini macam mana, Nadia? Memang lain. Kalau saya nak kata berita dengan talk show, hosting a talk show memang a different animal. Sebab kalau kita baca berita, skrip dah ada, kita ikut prompter saja, kena lebih serius, authoritative. Tetapi kalau talk show pula kita kena lebih santai, lebih engaging, bercakap dengan audience di rumah. Memang lain. Cara pengendalian, cara penyampaian harus lain. Saya ni budak yang sedang belajar lah, budak baru nak belajar. Jadi saya ambil banyak betul lah daripada rakan-rakan. Yang ujung ni lah, yang tengah-tengah tu. Saya pun banyak belajar. Tengok past episodes of Hello Doktor juga. Tengok macam mana diorang hosting, tengok macam mana diorang kendalikan program. So banyak juga belajar dari host-host yang sebelum ni dekat Hello Doktor. Anim sebagai pengacara Hello Doktor yang paling senior lah, paling berpengalaman, yang paling dah setiap season dia tahu dah selok-belok cakap tentang perubatan ni. Apa antara intipati menjadi seorang pengacara Hello Doktor yang memastikan bahawa program tu berjalan dengan bagusnya dan sampai kepada masyarakat? Satunya saya rasa ini adalah exposure yang baru untuk host lah kan. Host kita nak versatile, nak belajar. Dalam masa yang sama ada program yang baru saya kendalikan iaitu Hello Doktor, walaupun dah season ini masuk season keempat lah, secara keseluruhannya season ke-6. Yang paling best sekali kita dapat turun padang. Kita dapat turun padang, kita dapat menyaksikan sendiri setiap prosedur ataupun operation yang dilakukan dalam bilik OT sendiri. Jadi itu adalah satu, kalau kita tak cekal, kalau kita tak kuat tak pun takut dah tolak tepi dah takut tu masa tu. Kita dah kena berada di situ sebab kadang-kadang untuk kita mengulas dan bertanya, kita nak nampak sedikit ilmu yang maknanya kita memang berada di situ. Jadi kat situ sebenarnya saya belajar banyaklah. Cerita pasal takut tak takut tu memang ada keistimewaan dan tersendirilah kan. Tapi itu along the way kita akan belajar. Penonton. Ini penonton Hello Doktor. Okey, yang paling junior Adiana lah. Adiana, bilakah, di manakah dan kenapa kena menonton Hello Doktor ni? Silakan. Okey, Hello Doktor anda boleh saksikan secara langsung setiap hari Ahad jam 5.30 petang di TV3. Kalau siapa tak dapat tengok dekat TV, tak apa, kita ada dekat online platform juga, dekat Tonton. YouTube pun ada? Yes, YouTube pun ada. So, yes, kena saksikan sebab ada kita 3 setiap minggu. Ani Mizati, Adrana Adnan dan juga Nadia Azmi yang akan bersama anda
sepanjang musim terbaru ini host Hello Doctor. Tadi kita tengok poster Hello Doctor kan, semua posing macam tu. Tolong please. Ani macam mana? Macam mana tadi? Ani ke atas. Tadi kan kita nak boleh lebih tahu daripada kami. Oh, inilah hero-heroinnya. Kau nampak auranya? Okey. Lepas ni esok kita bawakan topik apa? Esok kita akan berbincang tentang Belanjawan 2023 menjelang masuk tahun baru ni, juga antara perincian perancangan negara kita ke arah kewangan yang lebih stabil. Betul. Hari yang sangat penting untuk Kerajaan Madani. Kali pertama membentangkan kembali Belanjawan 2023. Akan kami rungkaikan pra belanjawan pada hari esok di Malaysia ini. Terima kasih ladies. Ladies, terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terus bersama dengan kami di Malaysia ini. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.